Tapi nak teruskan projek tu, nak bantu kontraktor, sampai kontraktor pun tak ada duit dah. Dia mengharapkan di interim kan. Jadi dirinya situ lah. Ni berlaku kepada projek Tuan lah. Tuan Saiful lah. Berlaku dalam projek Tuan Saiful lah. Boleh berkongsi lah. Kalau boleh kongsi, kita kongsi. Kan? Selalunya ke projek tu monetary tu dah kira ni masalah lah kan. Macam Saiful, ada pengalaman lah. Boleh kongsi? Okay, baik. Seterusnya, keperluan utility, PBT dan pihak berkuasa lain mesti disiasat dan dipastikan dengan jelas. Keperluan mechanical, electrical mesti dipastikan dan dimasukkan dalam reka bentuk dengan jelas. Semua ni kena clear. Bukan boleh main copy paste ya program drawing, spec kan. Lukisan, spesifikasi dan dokumen lain perlu menerangkan sepenuhnya kehendak pra-reka bentuk. Okay, dari segi pentadbiran kontrak pula. Tadi dari segi design kan. Design kriteria. Semua lukisan, spesifikasi dan sedarai kuantiti mesti diberikan kepada kontraktor bersama-sama dengan SST. Sekali. PP hendaklah memberikan butiran binaan dan maklumat lain, penjelasan, keputusan serta kelulusan yang diperlukan oleh kontraktor dengan kadar segera. Program kerja berdasarkan CPM yang telah disetujui hendaklah dipatuhi oleh semua pihak. Sekarang ni CPM gancak ni cukup penting tu. G1 pun diminta. G1 tuan-tuan. G1 yang projek 200-300 saya. PP hendaklah memantau, memastikan kontraktor melaraskan semua kerja berkaitan bagi mendapatkan kelulusan PBT atau pihak berkuasa tempatan. Peruntukan kewangan hendaklah mencukupi sepanjang tempoh kontrak. Janganlah pergi tarik pula. Bajet tu pergi tarik pula pergi dekat tempat lain kan. Salah. Perubahan kerja tidak boleh diarah sewenang-wenangnya dan hendaklah selaras dengan AP 202. Okey, baik, kita tengok ni pula. Dari segi kos lah, ni segi kos, isu kelewatan kerja oleh NSC. Ini NSC ya. Kalau projek kita tu ada lantikan NSC. Kita kena tahu apakah jenis-jenis kos yang terlibat terhadap kontraktor utama selepas berlakunya kelewatan kerja tersebut oleh NSC. Ini semua kriteria ni perlu tahu. Mana ada orang buat projek tak tengok langsung profit. Ada orang tak mau kan, daripada terus dia bagi banyak, baik dia withdraw kan, minta buat mutual termination ataupun lari malam. Kena tengok ni. Kena tahu apa jenis-jenis kos. Lepas tu pula apakah langkah-langkah yang diambil oleh kontraktor utama untuk mengatasi tempoh. Semua ni kita kena question mark lah. Ni semua ni selalunya kena timbul semasa membentangkan risk management lah. Kena banyak bertanya. Kena banyak berfikir di luar kotak. Tapi janganlah berfikir sampai curiga, takut apa semua. Kita kena fikir ikut batas-batasan yang berdasarkan pengalaman lah. Why if ni. Apakah langkah-langkah yang diambil lah? Kontraktor utama untuk mengatasi tempoh kelewatan yang berlaku disebabkan oleh NSC. Juga kena jika mengenai pasti jenis kos yang sering ditanggung oleh kontraktor utama, mengkon lah. Jika kelewatan kerja disebabkan oleh NSC dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Cara nak mengenai pasti jenis kos yang terlibat terhadap mengkon
sebab berlakunya kelewatan kerja daripada NSC. Anda pasti langkah-langkah yang diambil oleh kontraktor utama untuk mengatasi tempoh kelewatan. Okay, baik. Kelambatan kerja dalam projek pembinaan perlu dianalisis. You all kena buat analisa lah kan, untuk menentukan kategori-kategori kelambatan. Klien pun sama kena tahu. Di antaranya ialah kelambatan yang dibenarkan, excusable delay. Betul pula. Seterusnya kelambatan yang tidak dibenarkan, non-excusable delay. Kelambatan yang boleh dituntut ganti rugi, compensable delay. Dan yang terakhir sekali ialah kelambatan yang tidak boleh dituntut ganti rugi, non-compensable delay. Dia ada 4 jenis kategori-kategori ni. Cuba kita tengok. Excusable delay. Kelambatan dalam kategori ini adalah disebabkan oleh perkara-perkara yang tidak dapat dijangka dan tidak dapat dikawal oleh kontraktor atau subkontraktor dan juga klien. Oleh kerana kelewatan ini bukan dari kecuaian kontraktor, maka kontraktor layak untuk mendapat lanjutan masa tanpa dikenakan bayaran ganti rugi. Yang tak boleh ni. Prolongation cost di bawah 44.1 tak layak dapat lah. Ganti rugi tertentu seperti yang terkandung dalam perjanjian kontrak. Mari kita tengok apa yang dikaitkan. Tengok penerangan lebih terperinci ya. Cuba tengok tu. Menurut borang kontrak JKR 203A kan, pasal 43, jika berlaku kelewatan, kontraktor hendaklah memberi notis tertulis kepada pihak pengusaha kan, berkaitan sebab-sebab kelewatan berlaku. Dalam pada itu, kontraktor hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen yang berkaitan sebagai sokongan kepada kelewatan yang berlaku untuk membolehkan pihak penguasa menilai sebab-sebab kelewatan dan seterusnya mengira tempoh kelewatan yang dibenarkan. Di antara dia kan, yang kontraktor boleh mendapatkan jembatan tu iaitu tengok. Ya, yang tadi tu non-excusable. Force major. 43E ni. Tahan sekejap tuan. Sekejap. Sorry tuan. Baik. Okay, ini penerangan lagi lebih detail lah kan. Okay, force major. Nampak force major. Force major ni menurut pasal 58, perkara yang terkandung di bawah force major adalah perkara yang di luar pengawalan kedua-dua pihak. Kontraktor dan klien tak tahu, tak boleh dijangka. Okay, menurut Muhammad Nazir, ini kira ni lah rujukan lah, 2008. Force major juga boleh disebut sebagai kuasa Tuhan, act of God, di mana kejadian tersebut tidak dapat dielakkan, dijangkakan dan di luar kawalan pihak yang berkontrak.
Seterusnya, menghalang keseluruhan kerja-kerja pembinaan. Jika berlaku force majeure, kontraktor adalah memberi tahu pihak penguasa secepat mungkin. Kan? Macam tadi surat niat tu lah. Berserta dengan bukti-bukti berkaitan. Di antara perkara-perkara termasuk di dalam force majeure ialah, nampak tu, perang sama ada di isytihad atau tidak. Musuhan, pencerobohan dan perbuatan musuh asing. Edge of mungkin enemies. Pemberontakan, revolusi, ketenteraan atau rampasan kuasa, perang saudara dan keganasan. Boleh dah mohon no? Kalau kita hidup lah kan. Bencana alam termasuk gempa bumi, banjir kilat, pembakaran bawah tanah yang berlaku secara tidak disengajakan, atau apa-apa perkara semula jadi di mana kontraktor tidak menjangkakan dan tidak mengambil langkah berjaga-jaga.